pemuda-pemuda PAS yang tidak bersetuju dengan hari kekasih. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan. Kapal Stik 2 hari yang lepas minta pemuda PAS tarik balik penentangan kamu kepada hari kekasih ataupun Valentine's Day. Saudara nak tahu apa hari kekasih? Saudara akan tengok longgokan kondom-kondom. Saudara akan tengok bajet-bajet hotel, termasuk di Sungai Besar ni ada bajet hotel. Ketintan ada bajet hotel. Kuala Selangor ada bajet hotel. Nanti saya nak cerita tentang bajet hotel ni selepas ini nanti. Saudara akan tengok bajet hotel. Dia punya bayaran dia bukan 1 hari 1 malam, RM100 1 hari 1 malam. Masuk pukul 12 tengah hari ni, besok pukul 12 besok baru serahkan kunci, baru keluar. Tapi bajet hotel di Skincan, bajet hotel di Kuala Selangor, bajet hotel di Teluk Intan, bajet hotel kalau ada di Sabak Berenang ni, dia punya rate, dia punya bayarannya by the hour, ikut jam. 1 jam RM9.99. 1 jam RM9.99. Saudara, Hasan Ali bersama dengan penguasa Jais, penguasa Jais pergi ke tempat-tempat ini. Pada 31 hari bulan pagi, 1 hari bulan pagi, 1 hari bulan pagi menyambut tahun baru yang lepas, saya mengumpulkan 5 pasukan, satu-satu pasukan 35 orang. Pegawai Jais, polis rela untuk kita lihat hotel-hotel bajet. Tengok hotel-hotel bajet di Shah Alam, bahkan seluruh negeri Selangor. Daripada Sabak Berenang sampai ke Sepang. Malam itu, malam pagi, pukul 2 pagi sampai pukul 5 pagi. Saya mengetuai pasukan itu, tuan-tuan. Exco turun mengetuai pasukan itu. Apa kami dapat? Salah satu hotel di Shah Alam, kita ketuk pintu, tuan-tuan. Ketuk pintu. 20 minit baru dibuka pintu. Buka pintu, kami masuk. Kami dapati ada 5 orang laki-laki dengan seorang perempuan. 5 orang laki-laki dengan 1 orang perempuan. Perempuan tu badan besar tinggi. 5 tu nak meruntun. Saudara, saya nak sebut yang paling menyayat hati, kami pergi yang lain-lain tu, yang lagi tak ada towel, yang lagi tak ada seluar dalam entah ke mana, hilang entah ke mana. Seluar dalam bawah katil, atas katil, sampai seluar dalam dekat seluar dalam dekat gagu kena seluar dalam. Saudara, mereka nak lari daripada kenyataan. Seluruh yang kami pergi tuan-tuan dan puan, seluruhnya anak Melayu, anak orang Islam. Hampir 70%. Pelajar-pelajar universiti. Bayang, tuan-tuan. Hasan Ali nak senyap? Tuan-tuan kena senyap? Ikut DAP? Ikut PKR? Ikut parasit? Saudara, yang ketiga, saya nak sebut yang ketiga, minum arak. Pada 31 hari bulan pagi 31 hari bulan, minum arak. Kita pergi kepada pusat-pusat hiburan yang berhibur tidak terbatas, termasuk hotel 5 bintang di Petaling Jaya. Juga tuan-tuan puan, 5 pasukan saya tubuhkan, satu pasukan 35 orang. Saya sendiri pergi. Pukul 1:30 pagi sampai pukul 5 pagi. Tengok tuan-tuan, di hotel 5 bintang ada 66 orang anak perempuan Melayu. Cantik-cantik, lawa-lawa, pakaian mahal-mahal, kasut mahal-mahal, handbag, beg tangan mahal-mahal, hiasan badan mahal-mahal. Masya Allah. Cutek tangan-tangannya semua yang mahal-mahal, lipstick mahal-mahal, pakai mahal-mahal, seluruh aja. Tuan-tuan, mereka minum air mineral water. Gadis 18 tahun, 19 tahun, 20, 21 tahun. Macam mineral water. Pegawai Jais dan saya, tuan-tuan, minta IC.
minta IC, minta kad pengenalan dan ambil statement. Masa ambil statement tu tuan-tuan, depan kami, betul depan kami, dia boleh tuang lagi whisky brandy itu. Depan kami, masa ambil statement, tuang lagi yang namanya whisky brandy, red wine, white wine. Siapa mereka? 70% pelajar-pelajar universiti. Anak orang apa? Bukan Cina, Melayu. Agama mereka apa? Islam. Payah. Bila kita nak cerita bawa ke Sabak Penang cerita ni, saya dentang ni turun. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Nak cerita macam mana lagi nak sampai hari ni? Saya wajib menyampaikan. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan. Saya bagi tahu mereka. Satu hari cerita nak tentang orang-orang yang ditangkap berkhalwat. Di Selangor, di Shah Alam, pantang ada air, dekat situ tempat berkhalwat. Pantang ada pasir, dekat situ tempat berkhalwat. Pantang ada pokok, akan ada pokok aja. Di situ tempat berkhalwat. Pantang ada sungai, di situ tempat berkhalwat. Pantang ada jalan, dekat situ tempat berkhalwat. Baik tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan yang masih sekalian, saudara, oleh kerana tempat keluar kita nampak kondom tuan-tuan. Kondom yang begitu banyak. Saya mencadangkan dalam satu jangkaan kuasa, saya kata, saya mesti untuk orang Islam, orang Melayu, sebab enactment jenayah syariah Selangor ni untuk orang Islam saja. Orang Cina minum, saya tak boleh tangkap. Orang Cina berzina, saya tak boleh tangkap. Orang Cina berkhalwat, saya tak boleh tangkap. Saya boleh tangkap orang Sabak Benam yang Islam, orang Sungai Besar yang Islam, orang Sungai Air Tawar yang Islam, itu dia. Orang Sinjan yang Islam, orang Sungai Besar yang Islam, orang Parit 3.5 yang Islam. Ada Parit 3.5 je? Macam mana dia jadi setengah tu? Okey tak apa? Saya faham tuan-tuan. Saya dulu buat sini Sungai Burung, jadi saya faham tentang Parit-Parit ni. Tuan-tuan yang masih sekalian, tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan macam mana agapan-agapan apa? Mereka kata tak boleh. Walaupun kamu buat untuk orang Islam saja, jawapannya tak boleh. Pasal apa? Pasal macam Karl Singh sebut, bila Karl Singh marah dengan pemuda-pemuda PAS nak menghalang hari Valentine, hari kekasih. Apa kata Karl Singh? Reason ni ada 3. Yang pertama, bertentangan dengan human rights, bertentangan dengan hak asasi manusia. Saya bagi tahu orang Cina, orang India dalam mesyuarat itu, saya kata yang ini adalah untuk orang Islam saja. Orang Islam pun tak boleh. Orang Melayu saja. Orang Melayu pun tak boleh. Sebab human rights ini dia tak kenal Melayu, tak kenal Islam. Human rights ini kebebasan manusia, kita kena hormati mereka. Orang Yahudi pun ada human rights, orang Amerika ada human rights, orang Melayu ada human rights, orang Jawa ada human rights, orang Bandar ada human rights. Sebab itu jangan ganggu mereka. Betul bayangkan ni. Satu orang pula bagi tahu dalam meeting tu. Dr. Hassan dia kata, dia orang ni kebanyakan orang kerja factory dan bekerja dalam 18 jam. Kadang-kadang overtime lagi 3 jam menjadi 21 jam. Kadang-kadang dia tidur hanya 3-4 jam saja satu hari. Apalah salahnya? Waktu bekerja siang penat-penat, malam-malam tu mereka nak bercumbu-cumbuan. Apa masalah dia kata? Tuan-tuan bayang tuan-tuan. Inilah orang yang akan mentadbir Putrajaya. Serius. Orang yang memberi pengiktirafan kepada Israel, nak bantu mempertahankan Israel, nak keluar Israel tidak diserang. Orang inilah yang akan menjadi Perdana Menteri di Putrajaya nanti. Betul. Pas kata dia Perdana Menteri. DAP kata dia Perdana Menteri. PKR lagi lah tuan-tuan. Itulah Perdana Menteri. Bayang Perdana Menteri yang mengiktiraf Israel. Bayang Perdana Menteri yang seluruh masyarakat dunia, seluruh dalam 3-4 hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam Times Magazine, tuan-tuan buka dalam Newsweek, tuan-tuan buka CNN, tuan-tuan buka dalam ABC,
Tuan-tuan buka dalam BBC, seluruhnya antaranya cerita tentang pemimpin ini yang memberikan interview, diberikan interview dalam Wall Street Journal. Malu gitu tuan-tuan, malu tuan-tuan. Masa saya nak datang tadi, seorang sahabat, masa saya nak naik kereta dia, seorang sahabat bagi tahu anaknya 7 tahun. Dia tengok dalam televisyen, dia kata tengok televisyen, baru tengok televisyen pukul 8. Apa dia kata? Dia kata dia malu. Budak kecil 7 tahun malu. Pasal apa dia malu waktu ini? Dalam televisyen, dalam berita tadi jam 8 menyebutkan Anwar Ibrahim menyokong Israel, tidak menyokong Palestin. Budak 7 tahun sebut malu. Budak 30 tahun tak sebut malu. Pemimpin itu umur macam saya, 64 tahun. Saya sepengajian dengan dia. 1 tahun masuk universiti, 1 tahun keluar universiti. Dia keluar lewat sikit. Saya masuk universiti 3 tahun, dia masuk 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Saya pun tak tahu kenapa 4 tahun. Tapi apa pun tuan-tuan, tapi apa pun nak katakan. Bayang tuan-tuan, kawan saya tadi telefon, anak dia 7 tahun, tengok televisyen, tengok TV tadi, tengok berita. Berita itu antaranya bercerita tentang dia memberikan interview dengan Wall Street Journal dan dia menyokong Israel dan mengepikan Palestin. Budak kecil itu kata malu ayah, malu ayah. Ay, kalau orang Sabah tak malu, saya tak tahulah saudara. Kalau orang Sabah tulis besar tak malu, saya tak tahulah. Orang risau lah, kepria. Pak mikir, kepria memikir. Kau tak malu lah. Itu malu dengan manusia, malu dengan masyarakat dunia. Bayangkan Ustaz Hadi kata hukumnya haram. Bayangkan malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan parasit-parasit dalam paras yang menyokong pemimpin ini. Parasit-parasit yang dalam paras yang disebut, yang dikatakan kepada saya berulang alik ke rumah pemimpin ini. Bayang orang-orang PAS, pemimpin-pemimpin PAS, parasit-parasit dalam PAS. Bila diminta mencadangkan siapa akan jadi Perdana Menteri, bila Pakatan Rakyat menawan Putrajaya, DAP kata Anwar Ibrahim, PKR kata Anwar Ibrahim, PAS terutamanya parasit-parasit pun menjunjung mengatakan Anwar Ibrahim. Kedua, di mana Ustaz Hadi? Di mana Masjidul Alam, Nek Aziz Nikmat? Apakah Ustaz Hadi tak layak menjadi Perdana Menteri? Kerana dia pakai serban, dia tak layak jadi Perdana Menteri? Kerana dia berjanggut, dia berdubah, dia tak layak jadi Perdana Menteri? Kerana dia kurang fasih berbahasa Inggeris, sebab itu dia tak layak jadi Perdana Menteri? Kerana dia selalu baca Quran, kerana itu dia jadi Perdana Menteri? Kerana dia banyak bersarah di masjid, di surau, berceramah, kerana itu dia tak boleh jadi Perdana Menteri? Kerana dia hafaz banyak hadis, pasal itu dia tak boleh jadi Perdana Menteri? Apa nak jadi kita ni? Apa nak jadi? Yang nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan pun tahu, saya pun tahu. Tak ada tempat lagi dalam akhbar. Melakukan kesalahan moral demi kesalahan moral, kesalahan moral demi kesalahan moral. Yang terakhir, memang hakim mengatakan tuan-tuan. Tetapi hakim tidak menyebutkan tentang dia bebas langsung daripada melakukan apa yang telah dilakukan. Hanya tidak dapat disabitkan seluruhnya atas kesalahan disebabkan DNA. Tes DNA-nya, ujian DNA-nya tidak menepati perkara-perkara teknikal yang diperlukan. Hakim tidak mengatakan dia tidak melakukan. Bahkan saya diberitahu oleh teman-teman, tuan-tuan baca di mana-mana pun, kalau Palestin mengatakan memang wujud perhubungan itu, tetapi atas nama suka sama suka. Suka sama. Suka sama. Suka sama suka. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang lain. Dia dituntut untuk bersumpah laknat. Suruh bersumpah laknat. Kalau boleh nalak kawapan pun nak bersumpah laknat. Tuan-tuan dan puan-puan, dia bersumpah laknat atau tidak? Tidak. Dia bersumpah laknat atau tidak?
Itulah yang mengganggu kepada saya, tuan-tuan. Sahabat saya, memang sahabat saya. Satu umur, satu pengajian, saya bersama dengan dia, dia bersama dengan saya. Tapi tuan-tuan, atas nama moral, saya tak boleh bersama dengan dia. Atas nama akidah, saya tak boleh bersama dengan dia. Atas nama syariat, saya tak boleh bersama dengan dia. Atas nama akhlak, Hasan Ali tak boleh bersama dengan dia. Minta maaf. Orang pergi menyanjung gila, tuan-tuan dan puan. Masa kesnya sedang berjalan. Bawa ke Sabak Benam, bawa ke Sungai Besar, bawa ke Teluk Intan, bawa seluruh Malaysia. Nak mempamerkan dia tidak bersalah. Saya tidak menyertai, tuan-tuan. Memang saya tidak menyertai. Waktu saya jadi pesuruh saya pas Selangor, saya tidak menyertai. Pasal apa saya tidak menyertai? Tuan-tuan, tak boleh, tuan-tuan. Macam mana nak bersekongkol? Tapi kalau dia bersumpah laknat, sayalah orang di depan yang akan mempertahankan dia dan menjunjung dia, tuan-tuan. Inilah perkara yang tuan-tuan kena faham. Baik. Yang ketiga, poin yang ketiga yang saya nak bagi tahu pada malam ini. Berapa minit dah? Yang saya nak bagi tahu, alhamdulillah, radio-radio SM dah tak ada dah, tuan-tuan. Jadi kita pun aman. Kita pun aman sikit lah. Jadi aman. Alhamdulillah, tuan-tuan puan. Saya bersyarah, tuan-tuan puan. Saya katakan tuan-tuan ni, di Batu Gajah, 15,000 orang. Tak ada seorang pun mengekik, melulung. Tak ada. Tak ada. Ada 3-4 orang bersama dengan saya, tuan-tuan semua. Tak ada. 15,000 orang. Saudara mata memandang. Bila saya pergi, tuan-tuan, Bukit Gantang, saya pergi Bukit Gantang. Seminggu sebelum tu di Bukit Gantang. Kawasan salah seorang daripada ini yang pernah menjadi menteri besar. Bukit Gantang, tuan-tuan, Parlimen Bukit Gantang. Saya sebenarnya dekat 15 tahun, 20 tahun, tak nampak kereta bersusun di kiri kanan jalan 2 kilometer. 2 kilometer kereta bersusun kiri kanan jalan di Bukit Gantang. Malam itu 8,000 orang. Orang nak dengar cerita ini. Orang nak tahu, orang putih kata from the horse's mouth. Daripada orang yang terlibat, orang yang faham, orang yang buat dasar, orang yang melaksanakan dasar, orang yang hadir dalam majlis kerajaan negeri, orang yang hadir mesyuarat Exco, orang yang hadir mesyuarat Antek, orang yang dapat pengarahan daripada menteri besar, orang yang menghadap sultan, orang yang diperintahkan oleh sultan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Saya bukan orang-orang, itu tuan Allah pilih saya ni. Bukan rakyat pilih saya, bukan kerana pemuji-pemuji pilih saya. Itu pun satu pilihan. Tapi saya ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan satu tanggungjawab, bawa manusia ke jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ikut jalan yang lurus ini. Jangan tengok jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan yang jalan itu memisah jauhkan kamu daripada jalan lurus yang pernah diteroka oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya dah ulas 2 isu besar tadi. Pertama tentang Israel, tentang Palestin. Kedua tentang apa yang saya nak buat, tetapi dihalang. Tak boleh buat, tuan-tuan, macam Norman menyebutkan tadi. Tentang agama, khususnya tentang nahi mungkar. Tak boleh buat langsung. Mereka tentang habis-habisan. Yang paling saya sedih, merintih, menangis dalam kalbu, dalam jiwa ini. Menangis, tuan-tuan. Apa saya merintih? Orang DAP menentang, saya faham pasal dia China dan India. Orang PKR menentang, saya faham. Pasal dalam PKR ada 40% bahagian orang-orang yang bukan Islam dalam PKR. Tapi bila versi dalam kelas menentang apa yang saya buat atas nama agama, kecewa saya, tuan-tuan. Betul saya kecewa. Betul saya kecewa. Ambil satu yang akhirnya saya nak sebut, DUMC. Pernah dengar, tuan-tuan, DUMC? Tak ada. Tak pernah dengar. DUMC, Damansara Utama Methodist Church. Tak dengar.
Bila peristiwa itu berlaku, tuan-tuan? Dalam bulan Ramadan tahun lepas. Bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tahun lepas, gereja memanggil, saya diberitahu, nomornya diberitahu pada saya bilangannya, 50 orang Islam berbuka puasa, bukan di surau, bukan di masjid, bukan di madrasah, bukan di rumah wak lurah, bukan di rumah pengulu, tapi di gereja. Tuan-tuan izin tak kalau anak kita nak berbuka di gereja? Tuan-tuan izin tak kalau anak-anak kita dijemput untuk berbuka di gereja? Kalau dia nak berbuka rumah boyfriend dia pun, saya fikir kita bertengkar suami isteri. Dan tidak izinkan. Ini di gereja. Sedap sikit bicara pasal radio FM. Dah habis siaran. Dia habis bateri. Ini tuan-tuan. 50 orang dijemput berbuka puasa oleh gereja. 50 orang tu pakai tudung. Yang perempuannya pakai tudung. Tuan-tuan pakai tudung. Dijemput, nak menentukan tempatnya. Dia kata kepada saya, sebahagiannya mengatakan 2 jam sebelum majlis baru dia beritahu di mana tempatnya. Tak dia beritahu awal-awal. Macam ini, saya pun tak berapa tahu tempatnya tadi, tuan. Kita dah terlajak pergi Sabah. Sampai masuk sebelah kanan trafik lain, dia sabar tu, makan Sabah tu. Masuk satu tempat, saya kata bukan tempat ni. Kawan saya kata ya. Sampai jumpa jalan Naidu. Kau tahu tak ada jalan Naidu? Ada pun waktu-waktu Naidu kat sini. Mereka datang untuk berbuka puasa pukul 6.30. Program berakhir pukul 11 malam. Saya diberitahu oleh mereka yang hadir, sebahagiannya memberitahu orang jahit. Orang jahit lapor kepada saya, buka puasa dekat pukul 9. Buka puasa biasa, tak ada special pun. Dan selepas berbuka puasa, tak ada semayang maghrib pun. Seorang pun tak ada semayang. Tikau semayang tak ada, kiblat tak ditunjukkan. Pasal gereja. Apa ceritanya selama 4 jam itu? Cerita 4 jam, cerita Bible. Cerita Nabi Isa. Cerita Tuhan dia. Cerita Trinity. Naiklah 2 orang ke atas pentas. 2 orang naik ke atas pentas. Orang Melayu naik atas pentas, cerita dalam atas pentas, naik pentas, cerita. Seronoknya jadi orang Kristian, sedapnya jadi orang Kristian, mewahnya jadi orang Kristian, banyak kawan-kawannya jadi orang Kristian, dibantu siang malam pagi petang oleh orang Kristian. Jadi marilah kita memikirkan untuk bersama-sama dengan agama Kristian. Itu yang diberitahu kepada saya. Saya harap tak betul, tapi orang kata betul. Itulah ceritanya. Saudara-saudara, saya menentang orang yang menentang. Saya buat kenyataan akhbar, saya panggil tuan khabar. Apa kenyataan akhbar saya? Saya dengan ini menyokong 100% tindakan yang diambil oleh peraturan Fatwa Jais. Saya dengan ini akan menggunakan seluruh kuasa yang ada bagi menentukan mereka tidak lagi terlibat dalam majlis-majlis seperti ini, terutama yang menyentuh persoalan akidah, syariah dan akhlak. Saudara, DAP marah betul DAP. Termasuk yang marah tadi Omar Abdul Aziz. PKR mana? Bahkan tuan-tuan pemimpin yang mengidrak Israel, yang suruh tolong bantu pertahankan Israel, apa dia kata? Apa salahnya kalau dia menerima bantuan-bantuan Kristian? Apa masalahnya kalau diterima bantuan-bantuan gereja? Masya Allah tuan-tuan.
Memang tak salah, tapi bantuan-bantuan itu perangkap-perangkapnya. Kalau misalnya hanya nak menerima bantuan, tak ada kaitannya dengan Kristian, saya akan bawa bas, tuan-tuan. Saya akan sewa bas. Masih jadi esko, saya akan sewa bas. Nak 20, saya sewa 20 bas. Untuk mendapatkan bantuan yang agak lumayan daripada gereja. Tapi, saudara, yang itu di depan. Bantu itu di depan. Barang-barang bantuan di depan. Saya tak bagi contoh. Salah seorang yang terlibat. Orang ni, tuan-tuan, kita cerita banyak tempat. Tapi di Sabah, di Sungai Besar, di Tanjung Karang, di Teluk Intan, kita tak cerita lagi. Ibu tunggal. Anak 3 orang. Umur sekitar awal 40 tahun. Saudara, masuk Kristian. Muka macam kita, badan macam kita, kulit macam kita, rambut macam kita, bahasa macam kita, makan cara kita, minum cara kita, beranak macam kita, beranak macam kita. Tapi dia tidak ada kalimat, tergugur kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara, tergugur saja, the moment tergugur kalimat itu, saudara, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang. Itu yang akan buat. Itu yang Jais buat. Itu yang radio FM sampai habis bateri. Saudara-saudara, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, ibu tunggal ini, apa gereja bagi mereka? Sewa rumah RM1,700 sebulan. Sini berapa rumah? Betul-betul tentang selengat.